Puan Nur Azlinda binti Idris, Ketua Warden yang turut bersama dengan kita, Encik Muhammad Nasir, Encik Syamsuddin, seterusnya barisan guru-guru kanan dan juga barisan warden dan para ibu bapa yang turut serta pada majlis taklimat ataupun penerangan kita pada malam ini, insya-Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah izinkan kita untuk bersua walaupun secara maya. Dan tidak dilupakan juga kepada rakan kerja strategik daripada bahagian pendidikan teknik dan vokasional, iaitu Encik Muhammad Effendi bin Jamlus yang turut bersama-sama dengan kita pada malam ini untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan bagi mendengar taklimat yang akan disampaikan, insya-Allah. Jadi saya rasa eloklah kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, tujuan majlis kita pada malam ini diadakan adalah untuk memberi penerangan kepada tuan-tuan dan puan-puan mengenai pembukaan persekolahan yang telah seperti mana yang telah diumumkan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi pada malam ini insya-Allah taklimat akan disampaikan oleh Tuan Pengetua sendiri, iaitu Encik Ahmad Salim bin Muhammad Yusof, tentang apa dia yang perlu tuan-tuan dan puan-puan ketahui tentang SOP mungkin tentang pembukaan sekolah kita yang akan dibuka bermula 1 hari bulan 11 nanti. Jadi saya dengan segala hormatnya, saya persilakan Encik Ahmad Salim bin Muhammad Yusof untuk menyampaikan taklimat pada malam ini, insya-Allah. Silakan Tuan. Okey, terima kasih kepada pengacara majlis Cikgu Nazrul Azwan selaku kaunselor sekolah. Yang saya hormati penolong kanan pentadbiran Cik Ainun Zahria binti Yahya, penolong kanan Al-Ihwal Murid Cikgu Azlinda binti Idris, penolong kanan co-curriculum Puan Laid Peng, guru-guru kanan, kaunselor-kaunselor, ketua warden, warden-warden, dan tak lupa juga kepada Tuan Rosdi bin Ma'ali, YDP PIBG. Dan seperti mana yang dimaklumkan awal tadi, bersama-sama kita pada perjumpaan malam ni adalah pegawai daripada bahagian pendidikan latihan teknik dan vokasional TS Muhammad Effendi bin Jamlus, dan akhir sekali kepada semua waris-waris, ibu-ibu bapa yang saya hormati dan saya kasihi, dan anak-anak pelajar yang mungkin ada yang bersama-sama kita pada malam ini. Assalamualaikum dan selamat malam. Bersyukur kita lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan limpah izinnya lah kita dapat bersama dalam satu taklimat lah ataupun penataran tentang tata cara pembukaan sekolah yang akan bermula bagi Pulau Pinang lah. Nanti saya akan ceritakan. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi lah saya ucapkan terima kasih lah kepada semua yang dapat hadir pada malam ini. Yang mungkin tak dapat hadir, insyaAllah mungkin ada kekangan-kekangan tertentu. Kita di sekolah lah, di pihak sekolah selalu mengalu-alukan lah kalau ada apa-apa kemuskilan ataupun permasalahan, selalulah boleh berhubung kepada kalau berkaitan pendaftaran ini ataupun kemasukan sekolah semula ni, PKM, ataupun boleh saja menghubungi saya terus untuk sebarang kemuskilan. Dan di akhir taklimat ni pun kita ada soal jawab. Soal jawab ni mungkinlah kalau perkara-perkara yang umum mungkin kita boleh bangkitkan di sini. Kalaulah ada waris-waris ibu bapa yang mungkin mempunyai permasalahan tersendiri ataupun yang terpencil, bolehlah hubungi PKM saya, Cikgu Azlinda, ataupun boleh menghubungi saya sendiri untuk berbincang lah. Dan kita macam ni lah, pihak sekolah dan pihak ibu bapa sentiasa melihat ke depan lah untuk kita membantu memudahkanlah urusan pihak sekolah dan memudahkan urusan tuan-tuan selaku waris yang saya hormati sekalian. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan,
taklimat ataupun slide yang saya akan share, saya akan kongsikan pada malam ini bukanlah satu slide ataupun satu hebahan yang disediakan oleh pihak sekolah sebenarnya. Ini adalah daripada garis panduan yang telah dikeluarkan oleh KPM sendiri. Jadi boleh kata sharing pada malam ini 99% adalah daripada garis panduan 3.0 yang dikeluarkan oleh KPM, dan 1% lah yang sekolah menambah baik mengikut kesesuaian sekolah, Yang lain-lain tu adalah yang kita akur lah, dan waris-waris pun dah tahu dia adalah datangnya daripada arahan KPM itu sendiri. Okey, so saya ingat saya tak nak membuang masa yang lama. Kita dengar dululah, kita tengok dulu apa yang daripada slide ni. Saya akan terangkan sedikit, serba sedikit. Okey, Cikgu Nazrul. Okey, seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan waris-waris lah anak pelajar SMT Tunku Abdul Putra, peralihan Pulau Pinang lah daripada fasa 2 ke fasa 3 telah diumumkan bermula pada 18 Oktober. 18 Oktober, dan seperti mana diumumkan semula lah, diupdatekan kemudian, sekolah-sekolah di negeri Pulau Pinang akan bermula pada 1 November. 1 November iaitu hari Isnin. Okey, dan suka saya maklumkanlah, dan mungkin waris semua tahu, pembukaan sekolah pada kali ini pada 1 November hanya melibatkan kelas tingkatan 5 sahaja. Okey, next slide. Okey, yang ini adalah perkara-perkara baru dalam garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0, iaitu vaksinasi, ujian kendiri COVID-19 dan keselamatan warga sekolah. Untuk makluman waris-waris lah ataupun semua yang hadir pada malam ini, sebenarnya untuk pengetahuan semua, SOP 1, SOP 2 dan SOP 3, kalau kita tengok perhatikan SOP pada kali ini ataupun ciri-ciri keselamatan tambahan yang diadakan untuk pelajar-pelajar semasa berada di sekolah adalah lebih ketat. Daripada SOP yang pertama ataupun SOP yang kedua. Walaupun kita tahu guru-guru telah divaksin, pekerja-pekerja, semua warga sekolah telah divaksin, termasuklah pelajar-pelajar itu sendiri. Okey, dan kita pun dalam ambang nak masuk ke endemik, daripada pandemik kita akan masuk kepada endemik. Tetapi walaupunlah kepada tuan-tuan mengikutilah perkembangan longgaran SOP, beberapa SOP lah, banyak SOP telah dilonggarkan, tetapi itu adalah untuk aktiviti di luar sekolah, untuk orang ramai. Tetapi untuk pelajar sekolah, suka saya maklumkanlah, SOP ni bertambah ketat, bukannya bertambah longgar ataupun lebih diringankan, tidak. Okey, itu sedikit info awal lah. Maksudnya SOP untuk budak ataupun anak-anak pelajar kembali ke sekolah 3.0 ni lebih ketat daripada yang sebelumnya untuk menjamin keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan anak-anak kita, insya-Allah. Okey, next slide. Okey, yang ni info ataupun makluman am. Okey, semua pelajar tingkatan 5 wajib tinggal di asrama sehingga Disember 2021. So, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa yang saya hormati sekalian, sesi persekolahan kali ini yang akan bermula 1 November akan berakhir, kalau tak silap saya, 10 Disember. 10 Disember bagi Pulau Pinang, dan sekolah akan bercuti daripada 10 Disember sehingga 31 Disember, cuti akhir tahun. Dan yang saya, kalau kita tuan-tuan tengoklah yang dibolkan warna merah, yang ni lah mungkin yang menarik perhatian tuan-tuan. So, untuk makluman tuan-tuan, mengikut garis panduan 3.0 untuk mengawal gelombang ataupun gelombang di asrama ni, so KPM telah menetapkanlah semua pelajar tingkatan 5 yang sebelum ni duduk di asrama tu tidak ada masalah lah, seperti biasa kembali ke asrama. Tetapi pelajar-pelajar harian yang sebelum ini berulang-alik wajib masuk ke asrama semula bersama dengan pelajar-pelajar asrama. Okey, ini satu perkara yang saya kata tadilah,
penambahan ataupun ketatnya penambahan ketat SOP. Kita tak nak lagi ada pelajar yang di luar ataupun pelajar berulang-alik daripada rumah berjumpa dengan pelajar asrama seperti yang sebelum ni. So, untuk ketiga kali ini, semua pelajar wajib duduk asrama. So, pendaftaran akan dijalankan pada 31 Oktober, iaitu sehari sebelum PDPC rasmi bermula lah, iaitu 1 hari bulan November. Dan kita akan sharekan nanti dalam grup-grup kita jadual lah ataupun masa yang waris-waris patut menghantar lah. Kita ada buat sedikit lah, ini minta kerjasama daripada semua waris-waris. Kita ada buat slot-slot lah yang tertentu, mengikut dorm, mengikut blok dan sebagainya, mengikut masa. Tujuan kita adalah untuk supaya waris-waris ataupun ibu bapa tidak menunggu lama, lama untuk anak-anak pelajar kita selesai ujian ataupun ujian saliva ataupun test kit tu lah. So kita bahagi-bahagikan, tetapi kalaulah tuan-tuan waris-waris ada masalah mengikut masa-masa tu, hubungilah kita. Kita nak membantu. Okey, kita di sekolah kita nak membantu. Okey, tapi kalau kebanyakannya boleh mengikuti masa-masa tu, insya-Allah lah lagi memudahkan urusan sekolah. Dan kita pun tak naklah waris-waris tunggu lama di pagar dan sebagainya, sebab ujian saliva ni untuk dapat keputusan tu akan mengambil masa 10 atau 15 minit. Okey, yang pelajar diminta mendaftar. Okey, yang seterusnya pelajar diminta membawa kelengkapan minima seperti yang ditetapkan. Sebab maklumlah kita persekolahan kali ini bermula 1 November sehingga 10 Disember. Lebih kurang 5 minggu sahaja. 5 minggu sahaja. So kita bawalah peralatan-peralatan atau keperluan untuk 5 minggu. Pelajar tidak dibenarkan outing dan balik bermalam sepanjang tinggal di asrama sehingga dimaklumkan oleh pihak KPM. So yang ni satu lagi lah perkara yang untuk makluman semua waris-waris ataupun ibu bapa, sehingga hari inilah memang kekal garis panduan ini, pelajar tidak dibenarkan outing dan balik bermalam sepanjang tinggal di asrama bermula daripada pendaftaran masuk 31 Oktober sehinggalah cuti sekolah akhir tahun pada 10 Disember. Pelajar juga tidak dibenarkan menerima pelawat sepanjang berada di asrama sehingga dimaklumkan oleh pihak KPM. So, yang ni pun saya mohonlah kerjasama semua waris-waris ibu bapa supaya kita nak menjagalah kesejahteraan anak-anak pelajar kita. So haraplah memberi kerjasama supaya tidaklah ada pelawat. Kalau ada kecemasan apa-apa kita akan maklumkan, tak ada masalah. So haraplah bagi kerjasama dalam perkara ini supaya tidaklah datang melawat pelajar-pelajar pada hujung minggu ataupun pada hari-hari lain. Pelajar juga tidak menerima makanan daripada luar, dan ini pun samalah, kadang-kadang waris-waris tidak datang melawat, tidak datang bersemuka, tapi waris-waris ada jugalah yang memesan Food Panda lah, Grab Food dan sebagainya. So yang ni pun kita mintalah dielakkan sebab Food Panda tu pun orang luar. Kadang-kadang ada banyak kes-kes waris COVID ni berjangkit daripada orang-orang luar. So kita nak elakkan lah. Kita nak elakkan supaya kita tak naklah anak-anak pelajar kita ni ada kontak langsung dengan orang-orang luar. So saya mohonlah kerjasama daripada waris-waris supaya tidaklah, walaupun tak datang, tidak pula lah membuat pesanan-pesanan makanan melalui perkhidmatan-perkhidmatan ni. Okey, seterusnya next slide. Okey, melengkapkan borang deklarasi kesihatan dan dibawa untuk diserahkan semasa pendaftaran. Okey, borang ni kita akan edarkan nantilah melalui grup kelas kepada anak-anak pelajar semua untuk diisi oleh waris-waris dan dibawa bersamalah semasa pendaftaran pada 31 Oktober nanti, hari Ahad. Menyediakan peralatan secukupnya untuk tinggal di asrama, menyediakan peralatan pembelajaran yang cukup untuk proses PDP, memastikan pelajar dalam keadaan sihat, tidak bergejala dan tidak mempunyai kontak rapat dengan pesakit. So, yang ni pun saya minta kerjasama lah daripada ibu bapa waris. Kalau adalah anak-anak pelajar kita yang mempunyai simptom-simptom ataupun gejala ataupun kontak rapat,
tidaklah terburu-buru nak menghantar, hanya tetapi pada masa yang sama tidak pula lah, janganlah menyepikan diri, maklumlah kepada pihak pengurusan sekolah, tolonglah maklum supaya kita ambil tahu, kita tahu keadaan anak-anak pelajar kita yang mungkin tak dapat balik ke sekolah seperti mana yang telah ditetapkan oleh kerana kontak rapat ataupun tak sihat ataupun mungkin demam yang lain selain daripada COVID lah. So tolong maklumkan. So janganlah terburu-buru nak menghantar anak. Okay? Kita jaga kita jaga sebab bukan anak kita sahaja yang berada di asrama, ada lebih kurang 263 orang anak pelajar kita tingkatan 5 yang akan duduk di asrama. So kita sama-samalah membantu insya-Allah. So, seterusnya memaklumkan dengan kadar segera kepada guru kelas kiranya pelajar tidak sihat. Yang ni yang saya kata tadilah. Kalau ada gejala ataupun tidak sihat ataupun mungkin khuatir menjadi kontak rapat dan sebagainya, maklumlah sekarang ni dah boleh rentas negeri dan sebagainya, ada yang pergi bercuti, macam-macam aktiviti lah yang kita buat dan so di luar sana dah jadi longgar, tapi di dalam sekolah sangat ketat. So saya mohonlah kalau ada gejala-gejala macam ni mungkin ibu bapa tunggu sekejap, tunggu dan lihat. Kalau perlu buat swab test ataupun saliva di rumah dulu pun lebih baiklah sebelum membuat keputusan menghantar anak ke sekolah dan asrama. Okey, seterusnya bersedia untuk kembali ke asrama lah kalau kita dah rasa sihat, semua okey. So datanglah ke asrama pada 31 hari bulan Oktober. Kalau macam saya ulang balik, kalau tak dapat mengikut masa, ni pun dah ada daftar mengikut masa telah ditetapkan. So saya haraplah kalau waris-waris dapat memberi kerjasama dalam perkara ini supaya kita tak kurangkan satu penjarakan lah. Kita tak mahu semua datang sekali, queue lama-lama dan penatlah anak-anak kita nak tunggu dan sebagainya. Dan pada masa yang sama memang waris pun kita tak benarkan masuk ke dalam kawasan sekolah. Sebab itulah kita di awal tadi kita maklumkan bawalah peralatan yang cukup. Okay, janganlah bawa barang banyak-banyak. Kadang-kadang kita tahulah terpaksa bawa jauh, terpaksa angkut dan sebagainya. Itu yang saya kata awal tadi, bawa keperluan yang mencukupi lah untuk 5 minggu sehingga 10 Disember. Dan untuk pendaftaran kali ini kita dah buat satu ketetapan lah. Kita akan mendaftar ataupun pelajar akan mula masuk melalui pintu 2 iaitu pintu belakang. Pintu belakang, bukannya pintu depan. Okey, sebab tujuan kita buat ni supaya kita tak nak apabila pintu depan tu akan ada pelajar yang dah buat test, lepas tu dia berlaga pula pelajar yang baru sampai dan sebagainya. So kita tak, kalau boleh kita nak elakkanlah pelajar-pelajar ni bertembung awal sebelum ujian saliva ni dibuat. Okey, yang ketiga, wajib memakai pelitup muka. Digalakkanlah memakai pelitup muka berganda, digalakkan. Okey. Tapi sekarang ni memakai, sebelum ni macam saya kata tadi, sebelum ni SOP 2, SOP 1 pelitup muka ni digalakkan saja. Tapi untuk SOP 3 ni wajib dipakai. Okay, wajib dipakai. So waris-waris pun boleh menyediakanlah face mask mengikut kualiti dan sebagainya. Tapi pihak sekolah pun menyediakan juga pelitup muka, face mask lah kepada pelajar-pelajar yang mungkin tertinggal ataupun yang dah habis ataupun sebagainya lah. Itu tuan-tuan tak payah risaulah, pihak sekolah memang menyediakan. Okey, menyerahkan borang deklarasi kesihatan pada guru petugas, menjalani ujian kendiri COVID di sekolah dengan diawasi oleh petugas guru. Tunggu keputusan ujian. Yang ni yang saya maklumkan tadi, kita terpaksa gapkan lah antara satu kumpulan dengan satu kumpulan yang akan mendaftar. Untuk kita tak naklah mungkin tuan-tuan datang daripada jauh, lepas tu terpaksa lah menunggu di luar untuk tempoh yang lama kan. So itulah kita bagi dalam sekali daftar tu, dalam gap masa tu 30 orang macam tu. Supaya waris-waris pun tak payah tunggu lama. Sebab seperti mana tuan-tuan tahu, nak dapat keputusan tu mengambil masa 10 ke 15 minit. Okay, sekiranya negatif, tapi untuk makluman apabila waris menurunkan anak-anak pelajar di luar pagar, waris kena tunggu dululah, jangan balik dulu sehingga anak-anak tuan-tuan, anak-anak pelajar selesai buat ujian saliva ni. Okay, so sekiranya negatif, pelajar akan terus bergerak ke asrama dengan barang. Sekiranya positif, pelajar akan diminta ke klinik kesihatan terdekat bersama-sama ibu bapa
waris untuk tindakan lanjut oleh pihak PKD, kesihatan daerah lah. Okey, so katalah anak-anak tuan-tuan bila hadir itu didapati positif, so tuan-tuan kenalah bawa anak tuan-tuan ke klinik kesihatan lah, ataupun ke klinik yang mana yang untuk tindakan selanjutnya. Sekiranya ujian test kit tu ataupun saliva tu menunjukkan invalid, so kita akan ada ekstra lah. So untuk makluman tuan-tuan, semua saliva ni dibiayai oleh KPM. Tuan-tuan tak payahlah nak beli apa-apa. Semua test kit ni dibiayai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay. Semasa pelajar menjalani ujian, ibu bapa waris diminta tunggu di kenderaan luar sekolah sehingga pelajar memperolehi keputusan ujian, lebih kurang 20 minit lah. 10 ke 15 minit lah yang kami buat test hari itu tu, dalam 10 ke 15 minit boleh dapat keputusan dia. Okay, next. Okey, ni saya ulang semula lah. Selepas daftar, semua pelajar tingkatan 5 wajib tinggal di asrama. Pelajar perlu patuh pada SOP dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Pergerakan pelajar ke dewan makan kelas asrama akan dibuat secara berperingkat dan berjadual. Pelajar tidak dibenarkan bermain di padang sekolah dan semua aktiviti sukan secara berkumpulan. Pelajar dinasihatkan untuk tidak berkongsi peralatan peribadi sepanjang tinggal di asrama dan di kawasan sekolah. Okey, next slide. Okey, yang ni adalah berkaitan dengan ujian kendiri seperti mana dalam yang termaktub dalam garis panduan 3.0. Anak-anak tuan-tuan dan puan-puan akan menjalani ujian kendiri lah, ataupun yang ni kita panggil cabaran 14 lah. Cabaran 14, so 14 hari yang sangat genting lah untuk kita nak pastikan semua 263 orang pelajar kita sihat. So hari pertama ujian kendiri ni akan dibuat pada hari pendaftaran. Seterusnya ujian kendiri menggunakan test kit saliva ni hari ke-6 dan seterusnya hari ke-14. Okay. So setiap pelajar wajib melaksanakan ujian kendiri ni dengan diselia oleh warden-warden dan guru-guru. Okay. Walaupun kita dia tak jadi masalah. Contohnya bila kita dah buat hari pendaftaran pertama, nampak dia sihat 2-3 hari, lepas tu tak payah buat, bukan. So memang satu hari pertama, hari ke-6 dan hari ke-14 wajib setiap pelajar untuk menjalani ujian kendiri di bawah penyeliaan pihak sekolah. Dan semua test kit ni untuk 3 hari ni telah pun diperolehi oleh sekolah, memang sudah ada dalam simpanan pihak sekolah dan sepenuhnya dibiayai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan lah, so tak payah risaulah tentang kos untuk saliva dan sebagainya, dan pihak sekolah pun tidak akan meminta sembahyang bayaran lah untuk ujian kendiri ni. Semuanya dibiayai oleh kerajaan, insyaAllah. Okay, next slide. Okey, yang ni adalah antara tindak susul lah. Tindak susul kiranya murid pelajar tu didapatilah. Contoh apabila dia masuk, kemungkinan bila hari pendaftaran tu kita buat test tu dia negatif. Kemungkinan tu ada kan. Masa tu tak nampak simptom dan sebagainya. Mungkin hari kedua, ketiga nampak macam ada gejala. So kita akan kenal pastilah pelajar ni cepat-cepat dan diasingkan di bilik isolasi. Dan kita akan hubungi waris lah. Yang tu tentu apa-apa yang berlaku pada anak tuan-tuan dan perempuan, kita yang perkara pertama kita akan hubungi waris untuk maklumkan. Tapi janganlah waris datang lagi ya. Bagi kita selesaikan dulu, kita jalani ujian kendiri dan sebagainya. Kalaulah negatif, dia boleh kembali ke sekolah. Kalau positif, kita akan menghubungi PKD lah sebenarnya, PKD untuk tindakan selanjutnya, dan kita akan maklumkanlah kepada waris keadaan anak tuan-tuan dan perempuan. Okay, next slide. Okay, sebarang perkembangan maklumat terkini, rujuk maklumat rasmi lah melalui media rasmi sekolah. Kita ada Facebook, kita ada Telegram, dan banyak media lah yang kita ada untuk waris-waris, dan kita akan updatekan lah selepas pada taklimat ni. Kita akan updatekan lah jadual masuk ke asrama mengikut dom lelaki, putera dan puteri dan sebagainya. So seperti mana yang saya kata awal tadi lah,
Kalaulah tuan-tuan dan puan-puan ada masalah untuk mengikuti jadual tersebut, bolehlah maklum kepada kita, supaya kita boleh menunggu. Tapi pendaftarannya sehingga 6 petang lah. Pendaftarannya adalah sehingga 6 petang. Janganlah hantar malam, dan minta tolonglah, yang ni satu lagi kesaan saya, sebab sebelum-sebelum ni kita tak nak sebut lah, tapi janganlah hantar anak suka-suka. Contoh, kita dah kata sebab kaunter ujian kendiri ni kita akan ada sampai 6 petang. So mohonlah waris patuh yang ni, dan janganlah datang contohlah malam-malam hantar anak sendiri-sendiri ke asrama. Tolonglah, yang ni satu perkara yang sangat kita risau. Tolonglah, kita macam saya kata tadilah, kita kena jaga. Kita bukan jaga anak kita saja, kita kena jaga anak semua orang. Sama jugalah kami, guru-guru, warden-warden, bertanggungjawab kepada semua anak-anak, bukan pada anak tuan-tuan sahaja. So mohon, yang ni lah saya mohon sangat kerjasama pada waris. Janganlah hantar anak tanpa pengetahuan warden. Tolonglah, jangan hantar anak tanpa pengetahuan warden. Tolonglah, kalau terlewat ke apa ke ataupun kereta rosak ke, kemungkinan tu ada. Tapi tolonglah hubungi pihak sekolah, hubungi PKM, hubungi saya pun boleh, maklumkan supaya kita boleh standby, kita boleh tunggu. Sebab syarat pelajar masuk ke asrama mesti menjalani ujian kendiri yang pertama. Negatif baru boleh masuk ke asrama. Okey, next slide. Okey, dah kita ke soal jawab. So kemungkinan lah kalau ada waris-waris nak bertanya soalan, so kalau saya boleh jawab di peringkat saya boleh jawab. Kalau peringkat tinggi, mungkin bersama kita ni macam saya sebut tadilah, pegawai daripada bahagian pendidikan latihan teknik dan vocational TS Muhammad Effendi pun Jamlos, mungkin tuan boleh bantu saya menjawab. Kalau waris-waris ada soalan yang mungkin lebih terpencil, lebih peribadi, boleh call kami lah besok ke bila-bila, boleh menghubungi kami secara personal untuk kita bantulah. So niat pihak sekolah, kita nak satu kerjasama yang sangat baik. Terima kasihlah kepada PIBG yang sentiasa bersama dengan pengurusan sekolah. So insyaAllah lah tuan-tuan dan perempuan, saya sangatlah mengharapkan kerjasama daripada waris. Saya tahu ramai di waris sana tertanya-tanya, adakah selamat, adakah ini, adakah itu. Semuanya bergantung kepada kalau patuh SOP. Kalau tuan-tuan perempuan patuh kepada apa yang sekolah telah rancang, insya-Allah kita di peringkat sekolah kita dah buat persediaan terbaik mungkin. Kita dah buat persediaan terbaik mungkin untuk menerima anak-anak tuan-tuan dan perempuan yang menjadi tanggungjawab kami lah selama berada di asrama dan di sekolah, insya-Allah. So saya pun tak nak mengambil masa yang lama. Mungkin kalau ada soalan-soalan yang tuan-tuan perempuan nak tanya, kalau saya boleh jawab di sini, saya akan jawab di sini. Kalau tidak, mungkin saya hubungi tuan-tuan dan perempuan lah secara pribadi atau personal, insya-Allah. So kita buka kepada soal jawab. Cikgu, soalan ada dekat komen. Ya. Soalan ada di komen. Message. Cikgu Nazrul boleh tolong bacakan? Okey. Okey, baik. Saya akan baca soalan pertama. Ada yang bertanya, borang deklarasi kesihatan boleh dapat di mana? Yang tu mungkin saya jawabkan. Nanti kita akan masukkan di dalam grup kelas ataupun grup ibu bapa lah. Okay, soalan kedua, pelajar dibenarkan bawa telefon bimbit tak? Jadi yang ni mungkin pengetua boleh jawabkan. Okey, terima kasih. Okey, untuk yang ni memang kita mengharapkan lah. Memang kita pun menantikan soalan ni. Sebenarnya kalau mengikut garis panduan tu, memanglah pelajar dibenarkan membawa telefon bimbit. Cuma saya minta lah,
saya minta ini cadangan pihak sekolah, pihak asrama, pihak sekolah. Kita tahulah masa persekolahan ni hanya tinggal 4 atau 5 minggu. 4 atau 5 minggu. So pihak sekolah mengambil satu pendekatan lah, dan saya perlukan kerjasama daripada PIBG dan semua waris. Sekolah kita benarkan membawa telefon bimbit tetapi bukannya smartphone. Saya haraplah pihak waris boleh menerima ni, sebab kadang-kadang smartphone ni saya rasa waris-waris ibu bapa pun tahu. Kadang-kadang memanglah anak kita kata nak buat yang ni, nak buat itu macam-macam, tapi selalunya lah pengalaman kami apabila ada smartphone, dia hanya menggunakan mungkin masa yang sedikit saja untuk mengulang kaji pelajaran. Selebihnya mungkin dia orang buat kerja-kerja sendiri ataupun melayari social media sehingga ke lewat malam. Dan ini adalah satu yang kita tengoklah sebelum-sebelum ni pelajar bila masuk ke sekolah, ke kelas, semuanya mengantuk sebab kerana terlalu lama melayari handphone sampai 2-3 pagi. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan di asrama sekarang ni kita telah pun pasang telefon-telefon kad berbayar yang baru dan boleh digunakan lah. So yang ni adalah satu cadangan daripada pihak sekolah. Kita benarkan, tapi kalau boleh bukan smartphone. Phone yang mungkin kalau ialah kita faham waris-waris nak menghubungi anak dan sebagainya, bolehlah kalau nak bekalkan telefon yang dulu-dululah orang kata 3 sekupang tu kan. Macam tu. Saya harap waris-waris dapatlah memberikan. Ini untuk kebaikan bersama. Ini untuk kebaikan bersama. Okey, tapi kalau ada isu-isu yang lain berkaitan telefon, penggunaan dan sebagainya, bolehlah hubungi saya untuk saya bagi penjelasan yang lebih lah. So pendirian sekolah sekarang ni kita benarkan, tapi bukannya yang smartphone. Sebenarnya ini adalah untuk kebaikan dua-dua pihak lah tuan-tuan. Kebaikan, kita tahulah, saya pasti, saya pun ada anak yang mengaji, menuntut universiti, mengaji sekolah. So kita tahulah kalau ada handphone ni dia orang tidur 2-3 pagi. Ini dah jadi anak-anak pelajar kita ni dah macam dah duduk di luar negara. Dia orang jaga malam, dia orang tidur siang. Kan? Dia orang menjaga malam sampai 3 pagi, 4 pagi dia orang menjaga. Tapi siangnya pukul 12 baru nak bangun. Puncanya telefon bimbit. So kita mengharapkanlah dengan masa, sebab sekolah kita dah merancang banyak program-program, masa dah suntuk. Okey, masa dah suntuk kita, sebab seperti mana tuan-tuan tahulah kan, Pulau Pinang adalah antara negeri yang antara akhir lah, kita belum lagi pun buka sekolah, baru 1 hari bulan nak buka, berbanding dengan Negeri Sembilan, Terengganu, Kuantan, dia dah buka 3.10. Kita ni dah ketinggalan lebih kurang 1 bulan berbeza. So kita ada banyak benda yang kita kena kejar. So saya haraplah waris-waris dapat bekerjasama lah dari segi penggunaan telefon bimbit ni. InsyaAllah lah, saya harap waris-waris dapat menerima lah penerangan saya ni untuk kebaikan bersama. Untuk kebaikan bersama. Okey tuan, ada yang bertanya tentang buku teks. Buku teks ada lagi yang belum dapat. Okey, untuk makluman lah, memang kita tidak nafikan, memang buku teks ada yang belum dapat, tapi ini bukan kesilapan di pihak sekolah lah. Ini adalah daripada bekalan buku teks JPN. Kita masih lagi menunggulah. Kita sentiasa menghubungi Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang untuk bekalan lah. So insyaAllah lah saya percaya kita akan dapatlah dalam masa terdekat. So bekalan ni kita memang buat, order buku teks ni kita memang buat melalui JPN. So memang ada sedikit buku lah, permasalahan buku yang bukan kata sekolah kita saja, banyak sekolah yang masih tak dapat buku-buku teks. So saya harap waris-waris dapat bersabar. Tapi untuk kegunaan lah pelajar-pelajar sekarang ni, kita dah minta lah cikgu-cikgu kalau perlu, cikgu-cikgu akan photostat lah bahagian-bahagian buku teks yang perlu untuk kegunaan pelajar. Kita tak tunggulah sampai buku teks nak dapat. Okey, kalau perlu kita akan gunakanlah peruntukan yang sedia ada untuk fotostatkanlah bahagian-bahagian modul-modul ataupun buku teks kalau perlu untuk kegunaan pelajar. Okey, soalan seterusnya, ada yuran yang perlu dijelaskan tak? Okey, untuk makluman yuran ni selalunya yuran makanan lah. So yang ni tuan-tuan tak risau, kita akan update awal dan tuan-tuan boleh bank in kemudian lah dalam akaun-akaun tertentu. Kita akan maklum sebab kita perlu buat pengiraan
perlu buat pengiraan berapa hari, dan ada juga kan pelajar luar sekarang ni yang akan masuk ke asrama. So bagi untuk makluman waris-waris lah, tak perlulah risau lagi tentang bayaran dan sebagainya. Kalau ada, kita akan maklumkan sangat awal lah untuk waris-waris dapat bersedia, dan kita akan bagi nombor-nombor akaun untuk boleh buat online banking dan sebagainya lah, dan kita akan pass receipt tu kepada anak-anak tuan-tuan dan perempuan. Sekarang ni kita lebih untuk makluman tuan-tuan dan perempuan lah, kita nak anak-anak kita kembali ke sekolah, kekal sihat dan terus fokuslah kepada PDP. Maklumlah kita dah hampir tutup 5 bulan, hampir 5 bulan. So saya haraplah yang itulah yang lebih prioriti. Tuan-tuan dan perempuan tak perlu risaulah tentang apa-apa bayaran lagi, insyaAllah. Okey, nampak macam ada Puan Yasrah ada angkat tangan tu. Ada soalan yang nak ditanya secara lisan ke Puan Yasrah? Okey, tak ada. Seterusnya, macam mana dengan pelajar yang belum terima vaksin dos kedua? Okey, untuk makluman tuan-tuan dan perempuan lah, kalau untuk mengikut garis panduan, kalau pelajar yang tak vaksin pun kita benarkan boleh masuk ke asrama untuk belajar. Okey, tapi kita ada pendekatan sendirilah bagaimana kita nak handle pelajar ni. Tapi kita untuk yang tak cukup vaksin ni pun kita boleh waris-waris tetap boleh menghantar anak. Cumalah ini saya nak maklumkan, kalaulah tempoh dos kedua, katakanlah kita nak masuk sekolah ni 31 Oktober, kebetulan dos keduanya jatuh 1 atau 2 hari bulan. Tu kalau waris nak selesaikan second dose tu dan kemudian nak hantar, itulah kata apa-apa pun communication sangat penting lah, tuan-tuan maklumkan. Sebab kalau tidak, kami bercadanglah kalau masanya gapnya sangat banyak, tak payahlah tuan-tuan nak tunggu kemungkinan second dose tu lagi 2 minggu daripada buka sekolah. Tak perlulah tunggu di rumah. Kita akan cubalah berbincang dengan PKD di kawasan sini. Adakah pelajar-pelajar yang tertinggal dos kedua, kita boleh buat walk-in di kawasan pulau sahaja. Okay, yang ni kita akan kenal pasti nantilah. Tapi kalau 1 hari atau 2 hari, kalau tuan-tuan rasa nak selesaikan pengambilan dos tu, saya rasa tak ada masalah lah. Cuma tuan-tuan maklumkan kepada kami awal untuk kami menerima anak-anak pelajar kemudian. Sebab saya dah kata tadi, apa sekalipun tuan-tuan janganlah hantar anak tanpa pengetahuan pengurusan sekolah. Itu sangat penting. Okay, so saya harap saya dapat menjawablah. Sebarang pertanyaan berkaitan second dose tu atau apa-apa ni untuk penjelasan lebih, boleh je hubungi saya. Okay, saya akan bantu. Okey, Seterusnya ialah ada yang tanya bagaimana dengan kelengkapan asrama bagi pelajar luar? Maksudnya? Mungkin dia nak tahu senarai keperluan lah sebab dia pelajar luar, pelajar asrama macam mana. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan perempuan lah, kita sekarang ni kembali ke sekolah dulu. So keperluan asrama, okey, kalau boleh kita akan keluarkan senarai, tapi jangan risaulah. Kita tak adalah nak bebankan anak-anak ataupun bebankan ibu bapa membeli cadar ke membeli ni, tidak. Okey, just boleh bawa je apa yang ada. Kita tak naklah nak bebankan ibu bapa. Kita tak adalah nak seragamkan, nak beli ni macam pelajar pendaftaran asrama yang sebenar kan ada awal tahun. Kita tidaklah begitu. Dan saya pun pasti kemungkinan ada anak-anak pelajar yang memang pelajar asrama hilang ni. So kita tak nak bebankan lah. Yang penting adalah cadar sendiri, adalah bantal, sarung. Tak apalah kalau tak seragam pun, kita tak tekankan tu sangatlah. Buat masa ni kita faham tuan-tuan dan perempuan dengan keadaan pandemik ni, banyak perkara yang berlaku, banyak orang yang hilang pendapatan dan semua. Yang pentingnya kita berkomunikasi lah, kita berhubung. Dan tentang pelajar luar tu tak perlu risaulah. Yang bawa kita kalau nak list kita akan bagi nanti yang very basic lah, baju. Dan kita tak ada lah nak kata pelajar luar ni yang sementara masuk ni perlu pakai t-shirt asrama, perlu pakai kelengkapan asrama. Tidak macam tu. Yang penting dapat duduk dengan selesa, dapat duduk dengan selamat,
dan mengikutilah semua SOP. Itu yang paling penting sekarang ni. Ada yang tanya tentang pakaian Tuan. So, dia tanya sebab ramai yang baju dah ketat. Okey, yang ni kalau kita ikutlah ucapan Menteri Pendidikan pun kan, memang kita tak nafi lah. Kalau kita tak nafi, ada yang dah ketat, ada yang hilang dan sebagainya. Yang ni pun sama lah. Tapi ini atas ibu bapa lah. Kalau dapat bekalkan, lagi bagus kan. Kita nak mendisiplinkan pelajar. Okey, so kalau dapat bekalkan, kalau dapat adakan, dapat seragam, baguslah. Tapi kalau lah ada waris-waris, dia intipatinya macam ni lah tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan ada masalah kewangan atau apa-apa, tolong maklumlah. Kita tak naklah nak punish ataupun nak hukum benda-benda yang tak masuk akal lah. Yang penting tuan-tuan maklum kepada kami supaya kami tahu kenapa anak tuan-tuan mungkin tak pakai baju sekolah ataupun apa-apa, supaya kita tahu. Biarlah waris sendiri yang maklumkan kepada pengurusan sekolah. Jangan minta anak yang maklumkan. Kadang-kadang anak ni dia mungkin dia ada baju tapi dia sengaja tak nak pakai, dia simpannya dalam almari. Kan, perkara tu pun berlaku. So kalau waris ada masalah kekangan kewangan yang mungkin tak dapat buat penggantian dan sebagainya, kita yang penting saya suka sebutlah, perhubungan ibu bapa dengan sekolah sangat penting lah. Selalulah bertanya, kita akan bantulah insya-Allah. Ada yang bertanya tentang kebenaran untuk membawa kipas angin meja untuk anak di asrama kerana anak dia ada masalah enzima, tak boleh panas dan berpeluh. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan lah, sekarang ni saya rasa dah kemungkinan dah tak perlu benda tu sebab kita dah buat baik pulih asrama. Kipas-kipas angin, lelaki ke perempuan Saya pun tak pasti, okay. dia tak tulis. Kalau tak apa. Kalau yang lelaki tu kita dah pasang dah kipas-kipas ceiling yang baru di tengah-tengah dorm. Saya rasa ventilationnya cukup. Dan di sebelah perempuan pun kita dah gantilah kipas-kipas angin yang rosak dengan yang baru dan juga yang kita dah baikilah. Okay, kita buat masa sekarang ni kita tak naklah galakkan pelajar-pelajar membawa alat-alat elektrik sendiri. Okay, kalau ada ketidakcukupan, nanti kita akan buat checking, kita cuba baikilah. Biar sekolah lah jalan yang uruskan benda-benda tu. Ada lagi soalan, masih lagi banyak soalan tentang telefon lah. Sebab ada yang dimaklumkan telah ambil bayar tuition untuk tempoh 3 bulan dan sebagainya. Jadi mungkin kalau tuan nak respon ataupun macam mana? Saya ingat yang ni mungkin boleh hubungi sekolah personal lah. Boleh, saya mohonlah waris-waris yang ada komitmen begini, mungkin tak ramai, so tolong hubungilah PKM ataupun saya sendiri untuk kita berbincang dan kita tengoklah apa yang kita boleh bantu. Bolehlah hubungi kami lah secara personal sebab saya rasa kes-kes begini, sebab masa SOP 2 tu pun ada isu-isu begini. So, mungkin saya mintalah kalau tak keberatan waris-waris berkaitan tu, hubungilah PKM ataupun saya sendiri untuk kita berbincanglah apa yang terbaik untuk kita selesaikan permasalahan ini insya-Allah. Yang tadi yang tanya pasal kipas itu pelajar perempuan tuan. Dia dah itulah saya kata tadi, kita dah banyak buat perbaikan. Nanti insya-Allah lah kalau ada aduan daripada pelajar lagi, kita akan ambil tindakan lah. Sebenarnya kita dah satu tempoh 5 bulan baru ni, PKP 5 bulan, memang sekolah pun telah mengambil banyak pendekatan lah ataupun penyelenggaraan telah dibuat lah. Banyak penyelenggaraan telah dibuat semasa sekolah tidak beroperasi lah selama 5 bulan. InsyaAllah lah kita tengok dululah tuan-tuan dan puan lah. Okey, ada satu persoalan yang diutarakan oleh Puan Nur Halim Isnin. Tiada ke perancangan pihak tuan untuk tunda kemasukan ke sekolah selepas Deepavali, 2 hari persekolahan, 1 dan 2 hari bulan tu diganti kepada 2 kali Sabtu kemudian? Jadi tuan jawab. Yang ni bukan bidang kuasa saya lah tuan-tuan lah. Mungkin itu memang dah telah ditetapkan 1 hari bulan sekolah di Pulau Pinang beroperasi. Memang saya tak boleh jawab apa dah. Mungkin PS Effendi bersama ke? Ya tuan. Mungkin boleh support statement saya tuan.
Okey, memang mengikut seluruh Malaysia mengikut uh, tarikh-tarikh yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan seperti mana yang telah ditaklimatkan oleh yang berhormat Menteri Kanan Pendidikan. Jadi sememangnya perlu dimulakan pada 1 November. Sebab kita mempunyai, seperti yang Tuan Pengetua maklumkan, kita mempunyai ruang waktu yang sangat singkat. Okey Tuan? Ya, terima kasih. So saya rasa menjawablah memang tak dapat. Dan macam saya sebut tadilah, Pulau Pinang antara negeri yang akhir buka sekolah, kita dah rugi 1 bulan berbanding dengan negeri-negeri yang lain. So kalau boleh kita tak nak rugi lagi lah tuan-tuan dan puan-puan, kita nak cepat menghabiskan cabaran 14 hari, kekalkan pelajar kita dalam keadaan sihat, dan kita nak terus bergeraklah untuk persediaan SPM 2021 yang akan berlangsung sekitar bulan Mac 2022, insyaAllah. Okey, ada daripada Puan Saliza Hamid angkat tangan, ada nak bertanya secara terus. Puan Saliza Hamid, tengok dia ada ikon angkat tangan tu. Okey, Assalamualaikum Cikgu. Salam. Cikgu, saya nak tanya, sekarang saya ni positif COVID dengan family saya, anak saya yang nak masuk asrama ni, dia negatif lagi lah. Tapi kami kena potong kelang 27. Jadi macam tarikh tu saya boleh pergi tak register 31 tu? Macam mana Puan? Tamat tempoh kuarantin tu 27 Oktober. So lepas pada tu dah ada baki 3-4 hari lagi kan? Ya. Okey. So kalau lah dah habis tempoh, sepatutnya lah boleh pergi lah kan? Tak ada masalah, dan kita pun akan buat satu Saliva test. Saliva test kan. Tapi macam terima kasihlah Puan bertanya. Kalau Puan rasa ragu-ragu, Puan hubungilah sekolah. Tapi kalau ikutkan, kalau tempoh kuarantin tu dah tamat, patutnya tak ada masalah. Tak ada masalah. Patutnya tak ada masalah. Tapi kalau Puan rasa tak sihat lagi, walaupun tempoh kuarantin tu dah habis, mungkin rasa macam was-was lagi, eloklah kalau Puan rasa nak tangguh sekejap ke apa ke, apa pun Puan maklum kepada pihak sekolah. Okey. Sebab kita pun kena buat pelaporan kepada KPM keberadaan anak tuan-tuan dan perempuan. So apa pun yang penting perhubungan kita lah Puan perhubungan. Ya, baik. InsyaAllah. Apa-apa saya akan maklumkan cikgu nantilah. Tengok tarikh kesihatan saya dululah, sebab sekarang dia negatif, takut pula nanti kan. Ya, Puan di mana ni? Puan negeri mana? Dari Penang juga, Teluk Bahang. Oh, Teluk Bahang. Okey. Okey, baik. So kalau jawapannya begitulah, kalau ikutkan 27 tu dah habis, patutnya tak ada masalah. Saya tengok nanti, sebab dia sebelum potong gelang mungkin dia akan kena buat test pakai gelang pakai gelang lagi lah. Okey. Tapi yang anak saya yang nak ambil SPM dia negatif lah. Kami 3 beranak yang positif. Saya, suami dan anak yang perempuan kecil lah. Okey. Nah, itulah saya nak tanya. Takut tak apa-apa nanti saya tanya dulu dekat PKD dulu sama ada boleh pergi daftar ataupun tak boleh. Ni keluarga sihat Puan Semua Alhamdulillah sihat. Kami baru habis demam ni, ada nak orang kata simptom deria rasa dan baru hilang sajalah. Okey, insyaAllah. Kita doakanlah semoga keluarga Puan kembali sihat lah, insyaAllah. Anak Tuan kembali ke sekolah. Okey, baik. Terima kasih. Okey, yang tu je cikgu. Terima kasih. Terima kasih. Okey, sama-sama. Soalan berkaitan dengan laptop. Ada yang maklum kata diminta untuk bawa laptop, dan ada yang tanya tentang keberadaan laptop. Dan kalau ikut pada ruangan cek tu, Cikgu Nazriah dah respon lah bahawa dia telah minta kebenaran untuk bawa laptop. Jadi untuk kerja khusus, kalau Tuan nak respon sikit. Okey, untuk berkaitan kerja khusus ni memanglah macam ada respon tadi, kalau ada keperluan, so itu di bawah tanggungjawab lah, tanggungjawab guru-guru atau guru-guru kanan lah. Cuma saya akan minta lah guru-guru kanan atau guru-guru menyediakan tempat simpanan laptop
Sebab kadang-kadang kalau laptop ni kita bagi pada pelajar siang malam pun, dia laptop ni pun macam telefon juga. WhatsApp pun boleh dalam tu, Telegram pun boleh dalam tu. So kawalan tu penting lah. So yang ni di peringkat sekolah ni tuan-tuan dan perempuan, kalau ada guru yang minta, kita tak ada masalah. Tapi kita tetap akan buat kawalan. Tetap akan buat kawalan lah. Bukannya laptop tu berada bersama dengan anak tuan-tuan 24 jam. Okey. Seterusnya ramai yang bertanya tentang loka asrama. Okay. Loka asrama dah berganti ke? Okey, untuk makluman tuan-tuan dan perempuan lah, kita baru menerima lah. Memang saya tahu lah, loka asrama di SMT ni memang it's not a small issue lah, it's a very big issue. Tapi alhamdulillah lah, kita dah dapat ni untuk asrama putra. Asrama putra kita dah dapat satu blok asrama loka yang baru, dan satu lagi blok lah dalam permohonan untuk kita akan dapat berperingkat lah tu. Tapi haraplah tuan-tuan faham benda ni pun sebenarnya dah timbul lah dalam mesyuarat PIBG tempoh hari, dan saya pun dah sebut lah, semua ni adalah bergantung kepada peruntukan lah daripada KPM ataupun bahagian pendidikan latihan teknik vokasional. Tapi alhamdulillah lah, satu blok kita dah dapat loka yang baru. InsyaAllah lah, kita doakan lah, kita dah mohon untuk loka yang lain, blok-blok yang lain. Harap kita dapat pertimbangan lah daripada kementerian. Okey tuan, ada yang bertanya, boleh tak pihak sekolah memberikan info terkini berapa peratus guru yang menerima vaksin lengkap 2 dos dan berapa peratus pelajar menerima vaksin lengkap 2 dos? Okey, untuk guru saya boleh maklumkan, untuk pelajar nanti saya minta PKM bagi info sikit. Okey, untuk guru lah, untuk makluman guru, semua guru, bukan semua, berbaki, kita ada 4 orang guru lah yang tidak menerima vaksin, 3 atas sebab peribadi dan 1 adalah atas sebab faktor kesihatan. Faktor kesihatan. Okey, yang lain-lain semua guru sudah pun menerima 2 dos vaksin, termasuk saya pun lah. Kita memang semua dah lengkap. Dan bukan, untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, di sekolah ni bukan sahaja guru sahaja yang perlu 2 vaksin. Untuk makluman, semua insan yang berada di dalam kawasan sekolah tu perlu vaksin penuh. Contohnya daripada pekerja kantin, pekerja dewan makan, pengawal, pekerja kebersihan, semua itu yang saya katakan tadi tuan-tuan. SOP 3 ni lebih ketat daripada SOP 2. Even pekerja kebersihan yang tak cukup dos pun tak boleh datang kerja. Perlu digantikan dengan orang yang ataupun pekerja yang lain yang sudah ada 2 dos yang cukup, termasuklah pengawal keselamatan, semualah yang berada di sekolah. Untuk ibu bapa, mungkin Cikgu Azlinda boleh respon sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dos pelajar setakat ni, kalau kita ikut, saya haraplah belajar, sebab banyak yang tak update dalam Smart, tapi kita boleh dapat melalui satu link lah di sini. Pada 18 hari bulan Oktober last saya dapati dos pertama setakat ni lah 95% pelajar. Dan dos kedua 75.72%. Maknanya tinggal lagi lebih kurang dalam 70 lebih pelajar je lah lagi yang belum lengkap dos kedua. Yang tu setakat 18 hari bulan Oktober lah. Tapi tak ada masalah saya rasa, sebab kebanyakan pelajar tingkatan 5 dah memang habis dos kedua lah lengkap. Yang ada di sini untuk tingkatan 4 lah yang tak komplit lagi. Itu tak ada masalah. Cuma ada 2-3 waris yang jauh tu, yang maksudnya dah luar dari Pulau Pinang, yang belum dapat 1 dos lagi, cuma seorang setakat ni yang maklumkan pada saya. Sebab itu dia menukar tarikh kerana mendapat tempat PPV di Pulau Pinang, sedangkan dia duduk di Selangor.
So yang ni kita akan kemukakan kepada JPN nantilah apabila lepas pendaftaran nanti. Itu sajalah. So saya rasa ibu bapa tak perlu risaulah, insya-Allah semua dalam orang kata dalam pemantauan kita lah. Okey. Okey, terima kasih Cikgu Azlinda di atas jawapan tadi. Soalan yang terakhir mungkin, ada tuition ke yang dikendalikan oleh pihak sekolah internal? Okey, untuk menjawab ni lah, Alhamdulillah untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, pagi tadi lah kita ada mesyuarat dengan bahagian pendidikan latihan teknik dan vocational. Okey, kita Alhamdulillah lah pengarah bahagian pendidikan teknik vocational telah memperuntukkan RM5,000 lah, RM5,000 untuk camp akademik, pelajar-pelajar khas untuk pelajar-pelajar tingkatan 5 untuk persediaan SPM 2021 ni. Tapi insya-Allah lah kita akan merancang dengan sebaik mungkin untuk adakan kelas-kelas tambahan, kelas-kelas ataupun camp akademik. Cuma perkara ni untuk makluman semualah, buat masa sekarang ni walaupunlah kita akan merancang camp akademik ataupun apa-apalah seminar dan sebagainya, ia hanyalah melibatkan orang-orang dalam sahaja ataupun guru-guru kita sahaja. Okey, sebab arahan KPM tidak ada boleh orang luar masuk ke kawasan sekolah untuk sebarang urusan semasa pelajar-pelajar berada di dalam kawasan sekolah. So insya-Allah lah yang tu tak jadi masalah. Kita ada banyak guru-guru yang hebat, yang bagus, yang baik, yang menjadi pemeriksa SPM dan sebagainya, yang menjadi jurulatih dan sebagainya. Kita akan gunakanlah peruntukan RM5,000 ini yang diberi oleh bahagian pendidikan latihan teknik vocational untuk camp-camp akademik lah yang kita akan buat dalaman insya-Allah. So yang ni akan dirancang lah oleh Cikgu Ainon, fikir pentadbiran lah. InsyaAllah kita, memang itu tujuan dia Puan lah. Sebab sekarang ni memang kalau ikutkan lah banyak silibus pun dah habis. So tujuan kita bersemuka ni adalah untuk tambahan, kelas-kelas tambahan, camp-camp ataupun seminar-seminar teknik menjawab. Okey, yang tu yang kita akan rancang lah, dan soalan-soalan latih tubi. Okey, untuk persediaan pelajar insyaAllah. Okey Tuan, ada 4 soalan yang saya akan baca serentak lah. Pertama, pendaftaran bermula daripada pukul berapa? Soalan kedua, adakah guru dan staf TI Penang ada rutin check up saliva test sebab berulang alik dari luar kawasan sekolah? Ketiga, tentang isu masalah air yang kerap tiada di Blok A. Dan satu lagi, ada tadi yang bertanya, okey, yang tu dululah, 3 soalan tu. Okey, yang isu air tu macam saya maklumkan tadilah, banyak perbaikan kita dah buat. Alhamdulillah lah, saya rasa kita dah gantikan pam-pam atau pam air lah, motor yang telah rosak sebelum ni. Kita dah dapat peruntukan, bukan hanya di asrama dan juga bukan hanya di blok A asrama dan juga di blok sekolah. Kita dah buat booster pump, kita dah buat booster pump untuk sekolah dan juga asrama. So saya percaya isu air ni akan dapat diselesaikan. Okay, itu yang pertama. Yang lagi Nazrul? Dia tadi tentang adakah guru dan staf TI akan buat saliva test secara rutin lah sebab berulang luar daripada kawasan sekolah. Okey Tuan, mungkin yang ni Tuan Muhammad Effendi TS boleh bantu saya jawab ke Tuan? Tuan Effendi? Ya, setakat ni pihak KPM telah mewajibkan semua guru dan AKP di sekolah untuk mengambil vaksin, dan kepada mana-mana guru yang tidak mengambil vaksin, mereka tidak dibenarkan bersemuka dengan pelajar-pelajar. Betul Tuan Pengetua? Ya, betul. Jadi mengikut SOP 3.0, guru-guru tidak diminta untuk mengadakan
test kit ni secara berkala seperti yang ditanya lah. Disebabkan atas dasar guru-guru telah lengkap 2 dos sahaja yang dibenarkan untuk Sebab ada Ya. yang tepat. Ya. Itulah jawapan dia. Memang saya pun nak jawab tu, tapi lebih baiklah yang ni dijawab oleh pegawai tinggi saya senang. Okey, so memang tidak ada Dan lah. ada bertanya tentang pendaftaran bermula pukul berapa? Okey, Cikgu Linda mungkin boleh bagi taklimat sikit, Cikgu Linda. Okey, baik, untuk pendaftaran sebenarnya kita akan masukkan dalam grup nanti. Tapi untuk secara umum saya boleh beritahu lah, kita akan bermula pukul 8.30 dan ada 3-4 sesi lah yang terpaksa ibu bapa ikuti, dan paling akhir pukul 6. Itu saja. Semula 8.30. Kalau dah tawar sikit pun tak apalah kot. Boleh? Kita akan masukkan dalam grup TI nanti. Jadi saya harap ibu bapa lebih perhatian nanti dan cakna untuk ikuti semua perkembangan dalam grup nanti ya. Dan semua satu lagi, bagi pelajar-pelajar yang telah menerima vaksin kedua terutamanya, tolong update lah dalam TI Smart yang telah dipaparkan tadi. Ni di sini ada our TI Penang tu. Masukkan di situ supaya kita boleh dapat satu angka yang lebih tepat lah. Okay, terima kasih. Okey, saya akan baca 2 soalan terakhir dan selepas ini mana-mana soalan yang hendak ditanya boleh terus mesej dalam grup Telegram Ibu Bapa Waris Pelajar Tingkatan 5 lah. Jadi 2 soalan terakhir yang saya akan baca. Pertama, ada yang bertanya, adakah selepas cuti hujung tahun pelajar tingkatan 5 akan terus tinggal di asrama semuanya ataupun dah ada yang boleh berulang? Itu yang pertama. Kedua, ada yang bertanya tentang trial SPM. Itu 2 soalan tuan. Okey, yang pertamanya yang tu kita kena tunggu untuk, kalau saya tak silap kalau saya silap mungkin Tuan Effendi boleh perbetulkan. Setahu saya itu kita kena tunggu pengumuman KPM ataupun YBMK Menteri Pendidikan seterusnya lah. Tapi kalau tuan-tuan tengoklah dalam sehari 2 sebelum ini ada YBMK sebut lah, tapi kita tak tahulah bila ada pengumuman lain lah. YBMK ada sebut contoh dengan mengambil kira peratus pelajar yang sudah vaksin penuh, kemungkinan lah penggiliran dan sebagainya tu tidak akan diadakan, tapi kita tak tahu. So yang peraturan 3.0 ni sampai 9 hari bulan 12 dan seterusnya lah. Kalau perubahan ni ada, dia akan maklumkan. Kalau tak ada, maksudnya benda ni akan kekal. Ya kan tuan, boleh support saya tuan tentang info tu tuan? Info berkenaan dengan apa tadi? Adakah pelajar yang 100% asrama ni akan kekal pada tahun hadapan? Okey, setakat ni 3.0 ni kalau dia tidak dinyatakan sehingga bila kuat kuasanya. Setakat ni mengikut 3.0 sehinggalah ke tarikh hari ini, seperti yang Tuan Pengetua maklumkan tadi, dia adalah kekal berada di asrama kerana pelajar tingkatan 5 perlu berada di asrama sepenuhnya sebab mereka tidak melibatkan penggiliran tuan. Setakat ni kita masih berpegang kepada 3.0 punya SOP. Macam tuan beritahu, pihak kita ada tempoh tamat dari semasa ke semasa mengenai apa-apa perubahan. Sekian. Okay. Seperti yang saya maklumkan lah. So buat masalah ni, dia garis panduan ni tidak ada due date atau apa-apa tarikh tempoh tamat. Dia tetapi akan ada lah pengumuman ataupun kelonggaran lah dari masa ke semasa dengan mengambil kira faktor vaksinasi. Itu saya rasa, saya percayalah. Tapi kita kena tunggu dan lihat dari masa ke semasa. Lepas tu tentang trial lah untuk peperiksaan percubaan. Okey, untuk makluman semualah, sebab Pulau Pinang hanya akan buka sekolah pada 1 hari bulan. So insyaAllah lah dalam minggu pertama tu kita akan ada satu mesyuarat dengan JPN lah untuk selaraskan tarikh peperiksaan trial ni atau percubaan. Sebab kalau kita, macam saya kata tadilah di awal tadi,
Macam kalau kita tengok teknik Alostar lah yang jiran dengan kita ataupun yang teknik-teknik lain, dia semua tarikh tak sama sebab ada pembukaan sekolah pun dah tarikh tak sama. So insyaAllah lah kami akan updatekan kepada waris-waris mungkin dalam minggu awal pertama sekolah dibuka awal November. Setelah kita ada perbincangan dengan Jabatan Pendidikan Negeri tentang tarikh yang sesuai untuk mengadakan peperiksaan percubaan lah, dengan mengambil kira kesediaan mental dan kesihatan pelajar, insyaAllah. So, saya ingat itu saja kot lah. Okey, saya rasa itu saja untuk Kalau- malam ini. Kalau ada apa-apa boleh hubungilah sekolah, boleh hubungi. Kita sedia membantu, Ya. insyaAllah. Ya, betul tu. Dan sebenarnya banyak lagi soalan, tapi kebanyakannya soalan berkisar tentang telefon bimbit, smartphone tuan. Apa yang itu kita akan jawab kemudian melalui grup, sebab tadi tuan pun dah jelaskan dengan panjang lebar tentang telefon bimbit, smartphone. Apa-apa pun seperti mana yang tuan pengetua maklum, sekiranya ada keperluan yang sangat mendesak, boleh berhubung terus dengan pihak sekolah, dan kita di pihak sekolah insyaAllah akan keluarkan garis panduan dan maklumat berkaitan pendaftaran ini dalam grup kelas grup ibu bapa tingkatan 5 insyaAllah. Dan mana-mana ibu bapa yang mungkin terlepas daripada apa yang dibentangkan pada malam ini ataupun dibincangkan malam ini, kita ada buat rakaman untuk sesi pada malam ini, dan kita akan muat naiklah. Kita akan paparkan balik rakaman tu nanti, dan untuk tuan-tuan dan perempuan yang mungkin terlepas taklimat yang disampaikan di awal tadi untuk rujuk kembali. Jadi tuan ada nak cakap apa lagi ke? Mungkin TS Muhammad Effendi, tuan ada apa-apa ke nak sampaikan sebagai penutup pada malam ni? Okey, terima kasih pada Tuan Pengetua. Tuan-tuan, perempuan, ibu bapa, pelajar-pelajar yang saya hormati. Seperti yang mana Tuan Pengetua maklumkan bahawa garis panduan 3.0 ni dikeluarkan oleh KPM adalah untuk menjamin keselamatan. Yang penting sekali kenapa semua pelajar perlu duduk di dalam asrama, kerana bagi mewujudkan gelembung keselamatan sekolah. Bermaknanya itu sebab pelajar tidak dibenarkan pulang, pelajar tidak dibenarkan outing, pelajar tidak dibenarkan ibu bapa tidak dibenarkan jumpa pelajar walaupun sekejap. Jadi ini adalah tujuan untuk memastikan keselamatan anak-anak, tuan-tuan, perempuan berada pada tahap yang maksimum. Saya percaya saya pun dah melawat ke Sekolah Menengah Teknik Tengku TAP ni. Semua sekali telah bersedia dari segi SOP untuk mematuhi SOP supaya kita boleh memastikan tidak ada berlakunya penyebaran wabak COVID-19. Jadi kita berdoa supaya SMT TAP semua warganya dijauhi daripada pandemik COVID-19 ni lah. Jadi saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada pihak pengetua, pengurusan dan juga guru-guru sekolah SMT TAP kerana telah berusaha dengan begitu cemerlang bagi memastikan SOP untuk pematuhan mengelakkan COVID-19 dapat dipatuhi. Jadi insyaAllah saya akan hadir pada hari 31 untuk melihat pendaftaran asrama, sehinggalah pada hari pertama persekolahan insyaAllah saya akan berada di SMT TAP juga untuk melihat operasi persekolahan pada hari yang pertama. Sekian Tuan Pengetua. Okey, terima kasih kepada TS Muhammad Effendi bin Jamlos, pegawai bahagian pendidikan teknik dan vocational, dan sekali lagi lah saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua waris-waris ibu bapa yang dapat bersamalah pada malam ini. InsyaAllah lah seperti mana yang dimaklumkan oleh kaunselor Cikgu Nazrul tadi, kalau ada apa-apa kemusykilan, ada apa-apa pertanyaan, tuan-tuan boleh je menghubungi kita untuk kita bantulah permudahkan urusan tuan-tuan dan perempuan. Dan saya jugalah mengharapkan tuan-tuan dapat permudahkan urusan
pihak sekolah untuk menerima pelajar kembali pada 31 Oktober nanti. So kita sama-sama lah doakan seperti mana dimaklumkan oleh TS Muhammad Effendi tadi, agar pelajar-pelajar kita kekal sihat, sejahtera, harmoni, untuk teruslah berjuang, sebab masa tidak lama sangat, hanya 4 atau 5 minggu sebelum kita cuti akhir tahun, dan apabila kita kembali ada lebih kurang 3 bulan lagi lah untuk persiapan SPM 2021. So kita doakanlah semoga semuanya yang kita rancang tu berjalan dengan baik. So saya ingat itu saja pada malam ni. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh ajukan kemudian lah. Sebab saya ni pun dah hampir pukul 10 lebih. Kalau ada pertanyaan boleh je hubungi pihak sekolah ataupun PKM untuk mendapatkan keterangan atau info. Saya ingat itu saja. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.